Okey, baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang ada di slot kita, slot kedua kita hari ini. Okey, nama saya Khalifah Mastura binti Khalid, dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Selamat datang. Dan selamat datang kepada Dr. Rosalina binti Abdul Rahman dari Kolej Matrikulasi Perak. Okey, untuk slot kita yang kedua iaitu slot pendidikan kualitatif. Tadi kita dah bersembang dengan Dr. Azrai tentang pendidikan kuantitatif, ya, dan Dr. Azrai pun dah open house. Open house maksudnya mengalu-alukan kedatangan ataupun pertanyaan jika ada pertanyaan lanjut. Ya. InsyaAllah kita akan share contact number Dr. Azrai nanti untuk yang akan bertanya lanjut tentang penyelidikan kuantitatif. Okey. Baik, sekarang kita berada di slide yang kedua bersama dengan Dr. Rosalina. Okey, saya akan bacakan sedikitlah biodata Dr. Rosalina ni sebab dia memang orang dah kenal dah pun, ya. So Dr. Rosalina dari Dr. Rosalina dari sedang mengajar di Kolej Matrikulasi Perak, ya, dan berpengalaman dalam bidang pendidikan selama 23 tahun. Okey, bermula dari sekolah menengah di Johor dan Perak. Menyambung pengajian di peringkat sarjana biologi 2 tahun di bawah tajaan HLP. Kemudian menyambung dalam bidang biologi juga di tahap ijazah kedoktoran, ya, alhamdulillah. Dan Dr. Rozan ni banyak terlibat dalam PRC, ya, dan juga sebagai salah seorang panel ataupun penulis dalam buku aktiviti kesarjanaan bahagian matrikulasi. Okay, so we are so blessed to have these two doctors with us. Thank you so much. Ya, okay, baik. Kita akan teruskan slot kita selama 2 jam dan saya rasa Dr. Rozan pun macam Dr. Azra juga welcome questions in between. Betul Dr. Azra? Boleh, tak ada Okay. masalah. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan dan perempuan jika ada pertanyaan boleh je bertanya secara verbal terus kepada Dr. Rozel ataupun boleh angkat tangan atau boleh juga type di chat box dan insyaAllah kita akan highlightkan pada Dr. Rozel. Okay, so tak nak buang masa, kita teruskan dengan slot kita hari ini. Dipersilakan Dr. Rozel. Over to you. Okay, terima kasih Puan Khalifah Mastura. Saya kira penyelaras R&D KMKK ya Kak Mas? Ya, betul. Okay. Right, so apa-apa pun pertamanya saya ucapkan tahniahlah kepada jawatankuasa kerana sudi untuk mengadakan taklimat R&D ni bukan sahaja kepada kolej sendiri tetapi kepada semua kolej yang ada yang telah mendapat link yang telah disebarkan, ya. Alhamdulillah. Dan doktor kita ada juga guru-guru. Kita pun ada ya, sebab kita share juga di Facebook dan juga dalam grup DCPC. Alhamdulillah ada guru-guru sekolah juga bersama kita hari ini. Alhamdulillah. So kita berkongsilah, ya. Nak kata saya pakar, saya tak berani mengiktiraf diri saya sebagai pakar tetapi kita berkongsi ilmu, ya. Okay, so jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, so saya akan mulakan perkongsian saya pada pagi ini, okay, di atas jemputan jawatankuasa R&D KMKK tentang kajian kualitatif. Okay, so tugasan yang diberi ini adalah tentang penyelidikan ataupun kajian kualitatif 101, ya. Dia adalah secara introduction sahajalah, tidak terlalu mendalam, tidak terlalu surface. Kita berkongsi setakat mana yang kita boleh untuk selama 2 jam ini sebab memandangkan kajian kualitatif ini merupakan satu, ialah semua orang tahu tentang kajian-kajian ni dia perlu belajar secara in-depth, ya. Dia belajar secara mendalam dan perlukan lebih banyak masa. Kalau setakat 2 jam kita bagi satu perkongsian secara introduction 101, alright? Okay, so nama yang diberi ialah Rosalina Abdul Rahman. Saya daripada Kolej Matrikulasi Perak dan selama daripada reposting selepas master sehinggalah sekarang pun masih lagi di Perak. Alhamdulillah, ya.
Okay, so saya kira kenapa kita mengadakan taklimat KMKK dan juga kolej-kolej lain mengadakan taklimat ataupun perkongsian tentang penyelidikan memandangkan convention untuk penyelidikan PLC inovasi is just around the corner. Ya, so kita nak membugarkan pengetahuan kita, idea kita, sumbangsaran kita bersama rakan-rakan tentang penyelidikan, tentang kajian. Okay, so sama ada kajian itu adalah kajian kualitatif ataupun kajian kuantitatif, ya, kuantitatif. Sebab bukan orang kuanti, so dia ambil masa nak sebut kuantitatif. Okay, so sama ada kedua-dua research ini, apa-apa pun kita akan first point kita yang kita kena tumpukan perhatian adalah kepada permasalahan kajian kita ataupun what's the problem. Okay, macam tu ya. So what is the problem? What's your problem? What's my problem? Okay, what's our problem? Okay, so kemudian daripada permasalahan kajian itu kita pergi kepada persoalan kajian. So daripada kedua-dua ni barulah kita berhak untuk menentukan sama ada kita boleh nak menjalankan kajian kita itu secara kualitatif ataupun secara kuantitatif, ya. So kalau ada setengah pelajar PhD ataupun pelajar master dia baru nak menceburi diri dalam bidang akademik sebegini. So dia jumpa saya, dia kata saya nak buat kajian dalam bidang kualitatif. Tetapi bila kita tengok kepada permasalahan kajian dan juga persoalan kajian dia tak sesuai untuk dijadikan penyelidikan secara kualitatif, ya. Jadi dia kenalah beransur untuk pergi kepada kuantitatif, ya. Okay, so dalam perbincangan kita pada pagi ini, saya ingin highlightkan, outlinekan apa benda yang kita nak bincangkan di sini. Pertamanya, kita akan menjurus kepada persoalan kajian. Ya, kita akan mula dengan permasalahan kajian, kemudian kita pergi kepada persoalan kajian. So, apa dia persoalan kajian ni? Penting. Kenapa? Sebab dia adalah persoalan yang akan kemudiannya menjurus kepada tujuan yang akan kita gunakan dalam pendekatan kajian kualitatif, ya. So bila kita dah ada masalah, kita ada persoalan dan akhirnya kita mesti ada tujuan kita dan tujuan kita mestilah jelas dan sesuai dengan kajian kualitatif. Alright, kemudian kita akan beransur kepada reka bentuk kajian kualitatif, macam mana kita nak design kita punya kajian kita. Okay, so kita ada banyak kaedah yang kita boleh gunakan dalam kajian kita, tetapi apakah kaedah yang sesuai, apakah instrumen yang sesuai yang kita nak gunakan. Itulah yang kita perlu tahu, ambil tahu tentang reka bentuk kajian kualitatif, ya. So apa dia rancangan kita terhadap kajian yang kita nak jalankan. Dan kemudian kita nak tengok pula kepada pengumpulan data. So macam mana kita nak kumpul data? So apakah instrumen-instrumen yang kita nak gunakan? So biasanya instrumen ini dia banyak melibatkan deria-deria lah. Okay, nanti kita akan pergi dan akhirnya data-data yang kita kumpul ini kita akan analisis, ya. So kalau kita tengokkan step by step procedures yang perlu dilakukan di dalam kajian ini, mestilah bersamaan lah dengan kajian kuantitatif yang puan-puan dan tuan-tuan telah lalui sebentar tadi, ya. Alright, so kemudian kita akan bergerak kepada apa dia permasalahan kajian. Okay. So permasalahan kajian ni untuk newbies ataupun untuk novice, ya, novice researchers. Okay, apa dia permasalahan kajian? Apa dia masalahnya yang kita nak kena tengok? So masalah tu boleh orang kata berkisar kepada pengalaman diri kita sendiri. Contohnya pengalaman kita mengajar pelajar-pelajar kita ataupun murid-murid kita di dalam kelas, ya, ataupun minat kita sendiri. Adakah kita minat dengan teknik-teknik yang kita gunakan di dalam pengajaran kita di dalam kelas? So mungkin kita nampak ada sedikit masalah kat situ dan kita nak jadikan dia sebagai satu kajian. Ataupun isu semasa tentang apa yang berlaku di dalam pendidikan, sebab semua audiens kat dalam sini adalah para lecturers pensyarah kolej matrikulasi
dan juga guru-guru di sekolah-sekolah. Semuanya dalam bidang pendidikan. Jadi of course isu semasa mestilah berkaitan dengan pendidikan, ya. Okay, so bila kita dapat fokus kepada persoalan tersebut dalam minda kita, barulah kita boleh kenal pasti apakah topik yang kita nak kaji. Contohnya macam dekat sini. Right? So kalau kita tengok misalnya isu pembelajaran di KMKK, Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Apa? Ini adalah masalah dia. Big problem. Apa di isu pembelajaran? Tetapi kita perlulah fokus sebab kita tahu bahawa kalau berkaitan dengan isu pembelajaran, banyak sangat isu-isu dia. Kan? Okay, jadi kalau isunya terlalu banyak, kita tak boleh nak fokus kepada semua isu-isu tersebut. Jadi kita kena pinpoint satu isu sahaja, that tu kita fokus kepada inquiry. So contohnya, bagaimana kita nak tanya, agaknya bagaimanalah disiplin pelajar sewaktu PDP dijalankan. Kita nampak, sebab kita nampak disiplin pelajar mungkin ada sedikit kelonggaran dekat pembelajar. Minta maaf lah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah, kod-kod kalau tak ada disiplin, minta maaf lah. Okay, sini contoh sahajalah ya saya bagi. So disiplin pelajar sewaktu PDP dijalankan. Okay, kemudian kita nak tengok contoh lagi dalam isu pembelajaran tu, agaknya bagaimana respon pelajar sewaktu PDP dijalankan. Kita nak tengok adakah pelajar ni semuanya diam saja dalam kelas ataupun adakah pelajar ini respon kepada pengajaran guru-guru. Kan? Itu kalau respon macam mana pula cara dia respon. So satu general question yang kita nak fokuskan dekat situ, ya. Dan ataupun mungkin inquiry yang kita nak fokuskan adalah apakah tindakan yang telah dirancang berjaya dilaksanakan. Ini adalah masalah-masalah kita, right? Okay, so seterusnya kita pergi daripada masalah tu, barulah kita pergi kepada persoalan kajian. Okay, dia lebih persoalan kajian, nama pun persoalan kajian. So dia mesti ada question mark, dia mesti ada tanda soal dekat situ, kan? Okay, so kenapa kita perlukan persoalan kajian dalam kajian kita? So it helps narrow the purpose of the study into specific question. Nampak? So daripada satu yang besar, kita akan bergerak kepada satu soalan yang lebih spesifik. Itu kita punya persoalan. Kita boleh pecah-pecahkan lagi daripada inquiry yang kita dapat tadi. Okay, ataupun kalau kita tengok qualitative questions are open-ended. Kalau kita tengok, okay, mungkin kita nak gunakan kajian kualitatif sebab saya rasa saya sukalah kajian kualitatif ni. Saya berminat selepas Dr. Rosel ni bincangkan. Okay, so saya suka sebab soalan-soalan dalam kualitatif ini adalah lebih open-ended. Maksudnya lebih terbuka. So general question, saya boleh tanya soalan dan kemudian saya boleh dapat input yang banyak sahaja. Okay, so that researcher would like to answer during the study. So apa dia guideline yang kita nak buat tentang persoalan kajian ni? Okay, expect your qualitative questions to change and to emerge during a study. Itulah yang bestnya tentang kualitatif. Itu sebabnya ada orang lebih suka menggemari kepada kajian kualitatif sebab persoalan kajian itu dia boleh explore, dia boleh meneroka sebab persoalan kajian itu boleh berubah as the collecting data goes on. Okay, so dia boleh ditukarkan, dia boleh timbul semasa kajian itu dijalankan. Ya, tidak ada sesuatu yang rigid tetapi dia lebih bersifat fleksibel. Okay, kemudian ask only a few general questions. Contohnya, what do you think? Apa pendapat anda? Apa yang anda fikirkan? So bila kita bertanya soalan, persoalan kajian itu bersifat lebih terbuka, banyak data yang kita akan boleh dapat, ya. So soalan-soalan yang ditanya itu lebih bersifat kepada penerokaan, exploratory, ya. Exploratory, so lebih bersifat kepada penerokaan sebab bila kita bercakap tentang kajian kualitatif ini, dia biasanya kepada penerokaan. Okay, kemudian language and refrain from conveying unexpected researches, ya. So bahasa yang disampaikan itu
adalah bahasa yang ringkas-ringkas, yang sangat bersesuaian dengan responden kita ataupun partisipan kita yang terlibat dalam kajian lah. Okay, dan kemudian kita boleh design and write two types of qualitative, ya. Ada beberapa design reka bentuk yang kita nak boleh buat. Sebenarnya ada banyak, tetapi semuanya bergantung kepada masalah dan juga persoalan kajian kita, ya. Dan kemudian untuk membuat persoalan kajian itu dalam satu penulisan, so kita pergi kepada penulisan, dalam satu penulisan tu dia mesti ada central question dan juga sub question. Right? Okay, so contohnya dekat sini lah kalau kita tengok. Okay, kalau tak keberatan, saya nak minta lah beberapa orang audience yang ada dekat sini, kalau tengok kat sini, adakah terdapat hubungan antara motivasi dengan pelajar? Okay, kalau keluar ataupun kalau kita berminat tentang tentang motivasi dan juga pencapaian pelajar, adakah ini kualitatif ataupun adakah ini kuantitatif? Okay. Ataupun adakah terdapat perbezaan motivasi dalam kalangan pelajar lelaki dan perempuan? Baru belajar kejap tadi kan. So adakah terdapat perkaitan antara style pembelajaran dengan tahap pencapaian pelajar? Atau apakah pola pemikiran pelajar semasa menakul tentang konsep sains? So kalau kita tengok dekat sini, persoalan-persoalan kajiannya macam Dr. Azrai terangkan tadi, sempat saya masuk. So keywords yang ada kat situ ataupun dia punya central question dan juga sub question dia banyaknya berkisar tentang kajian kuantitatif, ya. Okay, so saya rasa yang tu semua dah arif lah sebab dah belajar dengan Dr. Azrai tadi. Right, so let's go on to the next persoalan kajian. Okay, what about this one? Okay, bagaimanakah bentuk visualisasi? Ini saya punya lah, saya punya kajian. Bagaimanakah bentuk visualisasi mental pelajar biologi yang berpencapaian tinggi dan rendah terhadap konsep protein sintesis? So central question dekat sini adalah bentuk visualisasi mental pelajar biologi. So dia punya sub question dia adalah konsep protein sintesis. Tapi kalau kita tengok keyword dekat depan tu, nampak tak? Dia lebih bersifat kepada penerokaan. Okay, bersifat kepada penerokaan yang lebih bersifat terbuka. Okay, kemudian apakah pengelasan bentuk visualisasi pelajar biologi yang berpencapaian tinggi dan rendah mental terhadap konsep protein sintesis? Okay, so apakah dia pengelasan bentuk tersebut? Apakah? Nampak? Okay, kemudian kita pergi kepada bagaimanakah proses penjanaan visualisasi mental pelajar biologi yang berpencapaian tinggi dan rendah terhadap konsep protein sintesis. Again, nampak tak ada proses tu yang kita nak cari, yang kita nak tahu, yang kita nak gali, ya, daripada kita punya partisipan dia. Okay, ataupun kalau terlibat dengan PALIDES, sebab saya sekarang ni penyelaras PALIDES di KMPK. So saya pun nak membuat satu penyelidikan tentang PALIDES. So saya tertanya-tanya bagaimana PALIDES mengendalikan sesi PAL sehingga rakan mereka berjaya. So mesti ada tips, mesti ada teknik ataupun strategi yang mereka jalankan sehingga rakan mereka boleh berjaya. So itu yang saya nak tahu, saya nak meneroka tentang PALIDES ni. Okay, ataupun apakah teknik PALIDES gunakan semasa mengendali sesi PAL, mengapa pelajar punting semasa kelas atas talian dijalankan? Mungkin ada pensyarah-pensyarah yang nak tahu tentang perkara tersebut, kan? Okay, jadi apakah ciri-ciri yang boleh dikenal pasti daripada pemonteng? So, kalau kita tengok kat sini, keyword di depan-depan yang bertanda merah itu semuanya menjurus kepada kajian kualitatif. Okay, sebab kita nak tahu, berkeinginan untuk ambil tahu bagaimana proses tu, apakah yang berlaku, macam mana caranya. Itu semua berkaitan dengan kajian kualitatif. Ya. Okay, so kalau kita tengok kat situ ada quote sikit lah. Ya. Okay, according to Airy, Jacobs, Razavier and Sorensen. Ini pelajar-pelajar yang mengambil master dan juga PhD dalam bidang pendidikan. Mesti tahu ini adalah kata-kata ataupun quotes daripada penulis-penulis untuk Introduction to Research in Education. Okay, qualitative researchers seek to understand a phenomenon by focusing on the total picture
rather than breaking it down into variables. So dia nak tahu apa yang berlaku, sebenarnya apa yang berlaku, nak dapatkan gambaran keseluruhan. Jadi untuk kajian kualitatif, kriterianya kalau kita tengok, ya, tujuan dia kita nak dapatkan big pictures, nak dapatkan kefahaman yang lebih mendalam. Contohnya, kalaulah kita nak tahu tentang pasangan kita masing-masing, kita tak akan bagi soal selidik bernombor dekat dia dengan skala Likert apa semua, kita tak akan bagi kan. Tapi apa yang kita buat, kita akan lebih kepada interview. Kita akan temu bual dengan pasangan kita. Apa yang awak rasa hari ni? Kenapa muka awak masam je hari ni? Bang, kenapa balik muka masam je? Ataupun dengan wife, wife ni, beg ni berat, banyak buku ni. Kenapa ya? So kita nak dapatkan pengetahuan ataupun pemahaman itu dengan lebih mendalam, ataupun nak interpretasikan dia punya body language ataupun facial expression dia. Itu adalah dengan cara kajian kualitatif, ya. So secara tak langsung sebenarnya kita menjalani ataupun kita menjalankan kajian kualitatif ni every time, every day in our life, ya. Setiap hari, setiap masa kita menjalankan kajian kualitatif. Okey, so bagaimana dengan partisipan dia? Partisipan kajian. Saiz dia kajian kualitatif ni bergantunglah kepada kaedah yang kita nak gunakan. Contoh macam kalau kajian KIS, kita boleh je buat kajian KIS single, ya, single participant. Kita boleh buat seorang saja. Kita kita nak meneroka tentang seorang itu dengan sangat mendalam. Boleh je. Ataupun mungkin kalau kita nak lebih, kita boleh ambil 30 to 40, ya, bergantung kepada apa yang kita nak, apa tujuan kajian kita lah. Dan tak sama macam kajian kuantitatif sebentar tadi yang Dr. Azra bagi tahu, dia dah mention dah, kita mesti gunakan pensampelan bertujuan, ya, pensampelan bertujuan. Kenapa kita nak kena gunakan pensampelan bertujuan? Sebab partisipan kita ni tahu tentang apa yang kita nak terokai. Jadi bila kita pilih partisipan kita sebagai sampel kajian kita, mestilah ada tujuan dia. Ya, kita tak akan pilih sebarangan orang. Okay, contohnya kita nak kaji tentang sikap pemonteng kelas tadi. Takkanlah kita nak pergi ambil orang yang sentiasa, pelajar yang sentiasa datang kelas. Ataupun kita random je ambil orang lain, tak boleh, ya. Jadi kita kena kenal pasti pelajar-pelajar yang ponteng. Kita tengok pelajar ni ponteng berapa banyak kali. So itulah yang dijadikan sebagai partisipan dalam kajian kita. Okay, so bila kita nak dapatkan total picture dengan fahaman dengan lebih mendalam, perlu tak kita ada pemboleh ubah? Kita tak perlu pemboleh ubah kita, ya. Sama ada pemboleh ubah tu independent ataupun dependent, ID, DV, kita tak perlukan pemboleh ubah kita dalam kajian, ya. Okay, so tapi yang bestnya dalam pengumpulan data ini, dia tidak berkaitan dengan nombor. So untuk orang yang kajian kualitatif, kalau tak suka nombor, macam saya tak suka nombor, kami lebih suka kepada perkataan, ya, penceritaan, deskriptif, ya, huraian, naratif, visual, image, gerak tubuh, bahasa, semua yang berkaitan, ya, facial expression, itu semua berkaitan. Ada pengumpulan data-data daripada situlah. Okey, kemudian kita tengok kalau instrumen yang kita nak gunakan, nak dapatkan data tu, apa instrumen dia? Boleh tak kita guna soal selidik? Boleh. Tapi soal selidik itu adalah soal selidik soalan terbuka supaya partisipan kita boleh menulis apa sahaja yang terbuku di hati dia, apa sahaja yang ada di minda dia, ya, tanpa disekat ataupun dikongkong oleh soalan-soalan yang berstruktur, ya. Okey, tapi kalau dalam temu bual, boleh tak soalan temu bual itu soalan yang berstruktur? Boleh. Sebab apa? Sebab kemudian nanti kita akan ada probing question, ya. Kita akan ada soalan yang soalan-soalan kecil yang akan membolehkan kita mendapat kefahaman kita yang lebih mendalam. Okey, jadi sama ada temu bual itu adalah temu bual berstruktur ataupun soalan yang open ended, soalan yang terbuka. Tak ada masalah.
Kemudian tak sah kalau kajian kualitatif tu kalau kita tak buatkan pemerhatian. Okay, soalan tu pemerhatian terhadap gerak tubuh ke, pemerhatian dalam kelas ke, apa-apa sahajalah. Sebab itu sebab saya kata menggunakan senses, kita punya deria-deria apa yang ada dalam pada tubuh kita lah. Okay, kemudian kita ada juga nota lapangan, ya, hasil daripada pemerhatian kita, kita ada dokumen dalam bentuk nota lapangan, dan kita pun boleh ada jejak audit, ya, jejak audit penyelidik, ataupun kita ada memo, kita ada refleksi, beberapa dapatan yang boleh menyokong pengumpulan data kita, ya. Okay, so selepas data itu dikumpul dengan instrumen, kita pun nak kena analisis. So dalam dalam kajian kualitatif ada beberapa analisis yang kita nak pergi tengok nanti, tapi yang bestnya dalam kajian kualitatif ini kita panggil sebagai pengekodan lah, kita buat coding. So pengekodan tu akan membolehkan kita mencari berapa persen, kita boleh quantify berapa persen orang ni berpendapat begini, ataupun berapa persen orang ini berkata begini, dan kita boleh sokong dapatan kita daripada temu bual dia, ya. Itu bergantung kepada laporan yang kita nak tulis lah. So daripada pengekodan kita akan ada, kita nak kategorikan coding kita, kemudian kita dapatkan tema, dan akhirnya kita akan dapat corak, ya. Itu dalam kajian kualitatif saya yang saya jalankan semasa PhD, akhirnya saya berjaya menemui beberapa corak pemikiran pelajar semasa belajar kitab karbon dalam biologi. Okey, seterusnya kita kena tahulah peranan kita. Peranan partisipan apa, peranan pengkaji apa. Jangan bila kita pergi buat kajian tu, partisipan pun kita tak maklumkan apa yang dia perlu lakukan. Dia pun diam aja, tercangak-cangak. Kita pula tak pandai pula nak bercakap macam mana. So pengkaji dan partisipan mesti tahulah peranan masing-masing, supaya yang penting kat sini ialah dapatan data tu dapat diperolehi. Okay, so jadi apa yang kita nak kata ialah kajian kualitatif ini dia sangat fokus, bertumpu, dia pinpoint kepada persoalan kajian yang kita nak cari tersebut. Dan tapi hasil kajian ini kita tak dapatlah nak generalisasikan, sebab kita punya sampel kita tak banyak, ya, dan kita kalau kita nak buat sampai 30% of the whole population of college matrikulasi students, so kita tak boleh nak buat macam tu, sebab kita sentiasa ada time constraint, kita sentiasa dikekang ataupun disekat dengan bajet, dengan masa dan sebagainya lah. Okay, dan kajian kualitatif ini dia adalah deskriptif, ya, maksudnya kita boleh huraikan dia dengan lebih mendalam. Okay, selepas selesai kita punya permasalahan kajian, kita punya persoalan kajian, akhirnya kita pergi kepada tujuan. So tujuan ni sangat penting lah, ya, sebab Excuse, kalau tak ada doktor, sekejap Yes, ya doktor ya, sebelum doktor masuk ke tujuan kajian, boleh kita jawab soalan dari Cik Nazar dahulu, sebab Kak Mas rasa soalan ni basic questions sebelum kita teruskan, ya. okay. Okay, soalan Cik Nazar, Assalamualaikum, bolehkah kajian dilaksanakan bermula tanpa merujuk kepada masalah? Contohnya kita nak tahu tentang sesuatu yang baru. Itu doktor. Tentang sesuatu yang baru tu apa maksudnya Cik Nazar? Cik Nazar? Kalau Cik Nazar boleh respon? Tentang sesuatu yang baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Maksud saya kat sini, contohnya biasanya kalau kita dengar macam Dr. Azrai tadi pun bermula dengan masalah kan, so kita nak selesai masalah tu dan kita dapat data dan kita cari intervensi dan sebagainya. Sama juga kalau kita bermula dengan nak buat kajian tindakan kan. Kalau kita bermula dengan contohnya ya, katalah kita nak tahu contohnya, katalah kita ambil simple contoh Google Classroom. Benda tu benda baru kan, tapi kita belum gunakan lagi, tapi kita baru nak gunakan benda tu. So kita buat macam satu kajian berkait dengan benda tu, dan
kita pun tak tahu masalah yang berlaku bila kita penggunaan Google Classroom contohnya. So kita tak bermula dengan masalah. Itu maksud saya. Tapi Cik Nazar tadi baru je cakap masalah Google Classroom. Tak, masalahnya benda tu kita belum guna lagi. Belum guna lagi. Belum Kita guna. belum pakai lagi. Jadi mungkin pada masa kita buat kajian tu baru kita tahu masalah ni untuk kita nak melaporkan bahawa gini. But because mungkin kita tak ada lagi kajian lepas berkaitan dengan benda ni dan sebagainya. Ataupun mungkin teknologi terbaru ke dan sebagainya. Adakah kita mesti nak buat kajian tu mesti bermula dengan masalah? Itu maksud saya, Doktor. Okey, so kalau kita ada masalah, betul lah kita nak kena buat kajian sebab ada masalah kita nak cari sama ada masalah itu bagaimana cara penyelesaian dia. Macam mana, adakah ianya berkesan. So kalau kita nak tengok kaedah tersebut, contohnya macam Google Classroom, mungkin kalau kita nak tengok keberkesanan Google Classroom ataupun inovasi kan Cik Nazar, ataupun bahan-bahan inovasi, mungkin kita boleh gunakan untuk keberkesanan macam kajian kuantitatif lah. Tapi kalau macam tapi biasanya kajian-kajian ni dia mesti bermula dengan masalah. Dan kalau kita tengok nak tahu sama ada benda tu berkesan ataupun tidak, itu adalah untuk perkara-perkara yang barulah. Contohnya pelajar-pelajar PhD ni ataupun pelajar master ni biasa je buat untuk inovasi kan, yang buat DDR tu semua. So akhirnya mereka akan pergi kepada keberkesanan kajian, keberkesanan kaedah, keberkesanan inovasi. Itu dia. Mesti nak buat kajian juga, tetapi masalah yes, dia mesti ada dalam prosedur tersebut. Mungkin kalau bagi saya mungkin kita takkan nampak ada masalah, tapi sebenarnya kalau kita cari mesti ada masalah. Okey Encik Nazar. Okey, terima kasih Doktor. Okey, so boleh kita teruskan Puan Khalifah Mastura? Sila Doktor. Rasa macam janggal ya panggil Puan Khalifah Mastura. Tahu pun. Tak payahlah menjanggalkan diri. Okey, so jom kita pergi kepada tujuan kajian. So macam mana kita nak tulis tujuan kajian ni? Sebab nak tulis tujuan kajian dia senang je, ambil je daripada persoalan kajian kita. Okay, sebab nak develop persoalan kajian itu adalah lebih susah, tetapi tujuan tu senang sahaja. Okay, jadi untuk kenapa kita kena ada tujuan kajian? Sebab kita nak kumpul maklumat melalui kaedah dalam kualitatif. Jadi dengan adanya tujuan kajian ni, kita akan minta partisipan berkongsi idea, ya, mempunyai repo untuk sesiapa yang tak aware ataupun tak biasa dengan perkataan repo. So repo ni adalah bagi saya adalah satu kemestian ya untuk mendapatkan satu data yang bagus di dalam kajian kualitatif. Okay, repo ini untuk membolehkan partisipan itu membiasakan diri dia dengan kita. Contohnya macam kita, kalau orang datang dekat kita dan tiba-tiba approach kita dengan soalan-soalan yang kadang-kadang kita rasa agak privacy untuk diri kita, maukah kita berkongsi dengan penyoal tersebut? Tentu tidak kan. Okay, jadi apa yang kita buat? Biasanya repo ni kita akan 2-3 kali datang, appear dalam suasana yang santai, okay, dan tidak nampak fake lah, tidak nampak berpura-pura lah. Okay, jadi misal kata kalau kita nak buatkan satu kajian kualitatif di dalam kelas, kita kena sentiasa show up diri kita. Itu yang saya buat semasa kajian kualitatif saya dulu. Tunjukkan muka, bercakap dengan pensyarah dia, kemudian mungkin saya akan duduk bersama dengan mereka sekejap ya, untuk membiasakan diri mereka dengan saya. Okay, nak menunjukkan bahawa pengkaji ini adalah someone can be trusted. Ya, itulah pentingnya repo dalam kajian kualitatif. Okay, kemudian barulah kita nak boleh ambil temu bual, kita nak bina tema umum dan apa-apa sahajalah tentang kajian kita. Okay, so dalam tujuan kajian juga kita tidak membandingkan kumpulan ya. Kalau macam tadi saya membuatkan pencapaian tinggi dan pencapaian rendah, saya tidak membandingkan tetapi saya meneroka
dalam kategori pencapaian tinggi, pelajar pencapaian tinggi macam mana cara dia? Pelajar berpencapaian rendah macam mana cara dia? Tetapi saya tidak membandingkan. Ya, okey. Itu yang kita buat dalam kualitatif. Sebab apa? Sebab bila kita membandingkan dia dah tak jadi kualitatif. Yang kita nak adalah nak meneroka kedalaman kefahaman kita. Ya. Okey, so persoalan kajian berubah mengikut kepada tindak balas partisipan. Ini yang kita panggil sebagai induktif. So dalam kajian kualitatif dia ada yang bersifat induktif dan dia ada bersifat diduktif. So bergantung kepada persoalan kajian again. Bergantung kepada persoalan kajian sama ada ia boleh dilakukan secara induktif ataupun secara diduktif. Mana yang lebih sesuai. Dia bukan ikut kepada mana yang lebih senang. Tak ada yang senang dalam kajian kualitatif, tak ada yang senang. Dia akan murung sepanjang masa, bukan murung lah, dia akan memikirkan perkara-perkara ni 24 jam sehingga kan pergi bathroom, mandi, masak, apa pun mesti memikirkan sahaja perkara ini ya. Okay, so dalam kajian ni kita boleh gunakan open-ended dan juga kenapa kita nak guna open-ended? Kalau kita gunakan untuk induktif, kita eloklah gunakan soalan interview yang open-ended supaya emerging of the data itu berlaku. The emerging. So maksudnya data ni selama ni terbenam di dalam pelajar sahaja. Kita tak tahu. Dan ramai penyelidik tak boleh nak tahu. Tiba-tiba kita ni dapat satu teknik menyoal yang luar biasa. Sehingga kan kita dapat tahu rahsia pelajar ataupun rahsia partisipan tersebut. Ini panggil emerging. So emerging process indicates that the intent or the purpose of a study, that question asked by the researcher, may change during the process of inquiry based on the feedback of the participants. Sebab dalam kajian kualitatif ni kadang-kadang kita tanya soalan lain tapi jawapan yang diterima adalah lain. Okay, jawapan yang diterima adalah lain. Mungkin jawapan-jawapan bila kita gunakan soalan yang sama kepada 4-5 orang, kita dapati soalan dia, jawapan daripada partisipan itu macam tak menjawab pula kita punya persoalan kajian. Adakah something wrong dengan persoalan kajian kita? Dan bila kita tengok 4 hingga ke 5 orang ni memberi data yang sama. So inilah yang kita katakan dia ada emerging dekat situ dan kita boleh tukarkan persoalan kajian kita ya. Okay, so panduan untuk menulis tujuan, kita ada panduan dia, mestilah nak kena tulis tujuan kajian ini, apa dia. Kita menggunakan reka bentuk kualitatif. Kita nak bagi tahu yang kajian kita ni adalah tentang meneroka, memahami, menghurai ataupun mengkaji. So, mesti nak gunakan salah satu daripada perkataan-perkataan inilah. Ya, supaya kita tahu bahawa these are the keywords. Ini kita tahu dia adalah kajian kualitatif ya, sebab dulu masa master dulu bila kita pergi kelas GRU belajar tentang metodologi, so perkara yang kita nak kena tengok adalah tengok the title tu dan kita dah boleh tahu dah sama ada kajian itu adalah kuantitatif ataupun kualitatif by looking at the purpose of the research ya. Okey, dan juga tempat kajian. Contohnya kita ada kat sini lah. Okey, tujuan kajian kualitatif ini dijalankan untuk meneroka. So kita dah ada, nampak sini kita ada meneroka proses penjanaan visualisasi pelajar biologi di Kolej Matrikulasi Perak. So semua kita ada dekat situ. Okay, ataupun kita boleh buat kajian. Baru-baru ni saya tengok, tadi saya baca dekat Enstar Online tentang doktor perubatan yang mengambil 2 master dekat UTM ya. So saya pun bagilah contoh dekat UTM ni. So kajian kualitatif ini dibuat untuk mengkaji gaya pembelajaran, kemahiran belajar dan masalah pelajar dalam kalangan pelajar ijazah sarjana muda di Fakulti Pendidikan UTM. So dia nak tengok ada keyword dekat situlah, mengkaji, meneroka, so kita dah tahu yang ini adalah kajian kualitatif, right? Okay, so next kita pergi kepada satu step yang baru kat sini iaitu reka bentuk. Macam mana kita nak reka bentuk kajian kualitatif kita? It's how we design, depends on how is the research question, ya. So apa macam mana cara kita nak design? Okay,
Contohnya macam kita nak berkahwin contoh. Apakah design yang kita nak untuk perkahwinan supaya perkahwinan kita tu berjaya? Ataupun kita nak buat pengajaran yang baru untuk semester yang akan datang selepas pandemik. Apa design kita yang kita nak gunakan supaya pelajar-pelajar kita lebih berjaya? So dia mesti bermula dengan design. Even kita nak buat rumah pun kita mesti ada design ikut kepada kehendak kita, ikut kepada keselesaan kita, right? Okay, so design ini, pilihan reka bentuk ini bergantung kepada permasalahan dan persoalan kajian. So saya tunjukkan gambar dekat sini, nampak? Nak buatkan reka bentuk dia mesti menggunakan semua deria yang ada di sini. Saja nak tunjukkan deria lah, tak semestinya kita menggunakan hidung juga untuk melakukan kajian kualitatif. Ataupun mungkin juga kalau kita contohnya kita nak memahami tentang kehidupan pelajar B40, ya, pelajar B40 yang berpendapatan isi rumah dia 500 ke bawah. Mungkin kita boleh menggunakan deria bau kita. Mungkin pelajar tersebut berbau, agaknya kenapa dia berbau. So kita pun tanya dia, hari-hari ke basuh baju? Baju ni berapa kali pakai? Kita tanya macam tu. So kita menggunakan deria bau kita untuk kita keluarkan soalan-soalan dalam kajian kualitatif. Jadi saya boleh kata seorang pengkaji untuk kajian kualitatif ini mestilah seorang yang sensitif. Sensitif dengan keadaan semasa dia, sensitif dengan deria rasa, deria bau, deria penglihatan dia, semua deria dia. Dia mesti sensitif supaya kita ada emerging process untuk mengumpul data yang betul-betul kaya lah, rich and thick, ya, data tersebut. Okey, jom kita tengok macam mana reka bentuk ni. Kalau kita tengok banyak je kaedah untuk buat reka bentuk ni. Kita ada etnografi. So etnografi ni dia lebih kepada social dengan keadaan kita nak buat observation, ya, kita nak buat pemerhatian kita ke atas pelajar-pelajar kita. Kenapa pelajar kita ni lambat selalu nak masuk assembly? Dia nak masuk assembly tapi ambil masa sangat, bergerak lambat aja. So kita boleh buat etnografi dekat sini untuk menyelesaikan masalah lambatnya pelajar untuk berkumpul. Ya, dulu saya pun pernah mengajar juga dekat sekolah dulu, bila picit loceng tu untuk assembly tu jenuh nak menunggu pelajar-pelajar tu datang. So ini adalah masalah juga sebab pelajar yang lambat berkumpul di tapak perhimpunan, dia akan melambatkan taklimat oleh guru-guru. Taklimat oleh guru-guru banyak, mungkin akan melambatkan waktu untuk memulakan pengajaran di kelas. So kita boleh gunakan etnografi kat sini. Ataupun ada juga kaedah seperti kajian kes. So kajian kes kita boleh gunakan macam nanti kejap lagi kita akan kupaskan sikit. Kita boleh buatkan untuk seorang partisipan ataupun beberapa orang partisipan yang kita rasa cukup untuk mengumpul data kita sehingga 30-40 partisipan, ya, bergantung. Ataupun kita boleh buat kajian kes di beberapa kawasan. Depends kepada kehendak atau persoalan kajian kita lah. Ataupun kita kalau kita nak buat analisis kandungan ataupun dokumen. So kita nak bandingkan dokumen. Tapi dia mesti ada satu masalah dia sehingga kita akan merujuk dan menjadikan dokumen-dokumen tersebut tu sebagai kajian kita, kajian kualitatif kita. Dan kita juga ada pemerhatian naturalistik. So macam saya pada peringkat kajian lintis tu saya buat pemerhatian naturalistik. Kita nak tengok dulu. Kajian naturalistik ini bila kita tengok tu dalam keadaan dia natural setting. Dalam keadaan kita yang biasa, kita tak ubah-ubah apa pun dalam persekitaran tersebut. Kita tak usik mereka, kita tak usik partisipan, kita hanya memerhati sahaja. Tengok aja apa yang dia buat, ya. Okey, dan daripada pemerhatian naturalistik ni kita boleh pecahkan lagi kepada cabang dia iaitu kajian fenomenological, ya. Fenomenological contohnya macam kajian kita nak buat dalam pembelajaran dalam kalangan kaum orang asli the Aborigines, ya. Macam mana ada ke pembelajaran berlaku, bagaimana pembelajaran tu berlaku, apa yang mereka buat. So kita nak tengok dalam kajian fenomenological.
Okay, dan kemudian kita ada grounded theory. So grounded theory itu kita akan kumpul-kumpul data, emerging proses berlaku sehingga boleh mengeluarkan satu teori baru tentang sesuatu kajian yang kita nak buat. Okay, ataupun kajian sejarah. Contohnya asal usul keturunan Melayu. Ya, saya minat lah benda macam tu. Saya tengok dalam YouTube macam mana seorang profesor daripada USM ini dia mengkaji asal usul Melayu ya berdasarkan kepada DNA mitokondria. Ini adalah kajian kualitatif juga sebab dia nak kena siasat, dia nak kena meneroka DNA mitokondria yang ada pada setiap setiap penduduk yang ada kat Asia Tenggara. Alright, jadi kesimpulannya para hadirin sekalian, puan-puan, tuan-tuan dan cikgu-cikgu yang ada di sekolah ni. Okey, kesimpulannya ialah prosedur kajian menghasilkan data gambaran yang boleh diamati. Ya, kita boleh nampakkan dia, kita boleh fokus. Pengamatan kita boleh buat terhadap budaya, ilmu pengetahuan sosial yang secara dasarnya again kepada pengamatan manusia dalam satu-satu populasi yang kita nak buat. Ya. Okey, so dan kefahaman itu yang bestnya ialah dia adalah sangat bermakna dan mendalam. Okay, the rich and thick data. So, jadi dia akan memberikan satu laporan yang bermakna, yang mendalam untuk kita faham satu-satu budaya, untuk kita faham satu-satu pembelajaran. Macam tu. Okay, kemudian rumusan kajian dia adalah subjektif. Okay, dan penglibatan pengkaji secara langsung dengan perkara yang hendak dikaji. Ini kita panggilkan sebagai directly observation participant. Macam tu kita boleh buatkan secara langsung sebab kita berjumpa sendiri dengan partisipan kita. Dan penceritaan tu, naratif tu mestilah kaya dan juga padat. So untuk orang yang tak suka, saya ni tak suka nak bercakap banyak-banyak kan. Tetapi mungkin kalau bercakap banyak tak boleh, tapi menulis dengan banyak boleh. Macam kita tulis karangan, sentiasa saya selalu bagi tahu dekat anak saya, kalau you nak tulis karangan tu you kena details setiap satu. Contohnya macam dia marah, jadi takkan kita nak setakat tulis dia marah, kan? Jadi kita nak tulis apa dia yang membolehkan naratif itu nampak kaya dan padat dengan maklumat dengan tentang facial expression dia yang sedang marah. Dia marah lalu mengeluarkan kata-kata kesat. Mukanya nampak berkerut sehingga kemarahannya sangat tinggi sehingga kan meleleh peluh di dahi. Macam itulah contohnya. Itulah dia yang kita nak dalam kajian kualitatif. Right? Okay, so jom kita bergerak tengok apa dia etnografi ni. Okay, saya nak introducekan etnografi, kod-kod ada yang nak buat nanti. So dia adalah procedures for describing, analyzing, interpreting and culture sharing groups, shared patterns of behavior, nampak behavior, okay, beliefs dan juga language that develop over time. Sebab etnografi ni dia tak boleh duduk sekejap-sekejap. Dia paling sekejap 3 bulan, 6 bulan. Dia mesti duduk bersama ataupun sentiasa berada bersama dengan satu-satu populasi yang kita nak kaji itulah. And what are the culture and perspective of this group of people in its natural setting. So nampak tak sini? Natural setting. Okay. Alright. So saya nak share sikit lah video tentang etnografi ni. Kita tengok video sekejap ya. Okay. Alamak, KJ keluar pula. Ayam pula keluar. Okay. Urban spaces, we observed IKEA shoppers and mapped their meanderings. The biggest secret to IKEA's success is its maze-like spatial organization, designed to obscure a path to the exit. Shoppers meander along a 12-foot wide public street, continually distracted by fully accessorized private rooms to the right and the semi-private salon to the left. IKEA's other secret is the shortcut. We were interested in how many people take the shortcuts and why. The shortcut option allows an out for those who feel a loss of control by being confined to the street, like cutting through an alley. In exercising their freedom of choice and the need to break away from the herd,
Our study revealed that 40% of IKEA shoppers take the shortcuts because shortcuts give people a sense of autonomy. People need to make their own rules in how to use space, proving that user autonomy is essential to successful interior design. Another observation that intrigued us was shoppers' interaction with the merchandise. Who samples what, how do they sample, and for how long? People tend to go where other people are. The reason for this is the human act of crowding. We observed that strategically placed product augmented by color, lighting, and pricing attracts the first herd member, and then others follow. Retail strategies designed to attract, engage, and ultimately get shoppers to purchase owe their success to consumer psychology. As the environmental psychologist Paco Underhill says, if we went into the stores only when we needed to buy something, and if once there we bought only what we needed, the economy would collapse. Okay, right. So kita berkongsi dekat situ sajalah. Okay, kalau kita tengok etnografi, nampak daripada pengamatan macam-macam data yang boleh didapati dekat sini, ya. Okay, so kita teruskan. Ni kita kena tukar balik kepada okay, right? Okay, itu adalah etnografi lah. Dan kemudian kalau kita tengok kajian kes dekat sini. So apa dia kajian kes? Kajian kes ini memang famous lah. Ramai orang suka buat kajian kes, ya. Dia sangat-sangat intimate, ya, sangat-sangat rapat, lebih rapat dengan para pensyarah dan juga researchers. So dia bergantung kepada satu kes dan bukannya satu populasi ataupun sampel. Dan kalau kita tengok, kita perlu pinpoint dia mendalam dekat situ dan penyidik menumpukan pada satu kes buat pemerhatian terperinci dalam tempoh masa yang panjang, sesuatu yang tak dapat dilakukan dengan sampel besar tanpa menelan banyak wang, ya. Okay, kat sini kalau kita sentiasa kena berjumpa dengan dia, sentiasa kena bertanya dengan dia untuk mendapatkan satu kefahaman yang mendalam. Okay, kita kena fokus kepada kes tersebut. So apa dia matlamat dia? Untuk meneroka idea-idea, ujian pengukuran, ujian dan instrumen pengukur yang sempurna dan untuk mempersiapkan kajian yang lebih besar. Okay, contohnya kalau sini kita ada partisipan berapa orang kita nak. Kita boleh ada satu macam saya cakap tadi, ataupun kita boleh ada beberapa orang, ataupun kita ada satu kumpulan yang kecil untuk kita jalankan kajian kes. Dia tak bolehlah kajian yang besar-besar. Okay, ataupun kumpulan yang besar-besar, ya. So these are the series of steps that form a sequence of activities. Apa activities dia? So kita nak kena ada pengumpulan data. So pengumpulan data tu agak banyak. Jadi nampaklah dia ada aktiviti-aktiviti yang kita nak buat in order to get our understanding towards them. Okay, so instrumen yang biasa kita gunakan tu dia adalah macam something like visuals ke, scrapbooks, videotapes, emails dan sebagainya. So apa-apa dapatan yang kita boleh dapat supaya kita boleh triangulate untuk menyokong hasil-hasil dapatan kita, ya. Okay, so contohnya dekat sini macam kawan saya pernah buatlah masa masters dia, ya. So apakah kriteria guru cemerlang? So kriteria guru cemerlang di sekitar Perak. So dia akan cari guru-guru cemerlang sekitar Perak dan kemudian dia jalankan kajian secara kualitatif, kajian kes. Dan beberapa kali dia perlu pergi berjumpa dengan the colleagues, ya, rakan sejawatan, perlu berjumpa dengan pelajar-pelajar guru cemerlang. Sebab biasanya kalau kita tanya apa ciri-ciri awak sebagai guru cemerlang, kita tak akan dapat. Walaupun dengan cara pemerhatian kita tak cukup. Betul tak Kak Mas? Ada tak orang interview Kak Mas sebagai pensyarah cemerlang ni? Betul lah tu Doktor. Kena tengok pemerhatian orang lain juga kan. Dan satu lagi, kalau Kak Man nak tanya ni, bila contoh yang Doktor bagi ni, apakah kriteria guru cemerlang? Mungkin ini boleh berbalik pada soalan Cik Nazar tadi. Kan, Cik Nazar tadi dia tanya, adakah semestinya bila kita nak buat nak buat research, mesti ada masalah dengan masalah,
kan. Jadi mungkin contoh yang doktor bagi ni adalah jawapan untuk itu. Means that it doesn't have to be starting from problems. Ya betul. Betul. Tak semestinya kita perlu ada satu masalah. Biasanya yang kita buat dekat kolej kita mesti Selalunya bermula dengan masalah kan. betul. Tetapi kalau kita ada keinginan begini pun okey saja. Untuk pengetahuan Cik Nazar kita tambah satu. Yes betul. Untuk sesuatu yang baru baru kita nampak clear kat sini. Untuk kita nak tahu sesuatu yang baru. Contohnya macam guru cemerlang tadi. Macam kawan saya dia nak tanya guru cemerlang dekat sekitar Ipoh. Apakah kriteria dia? It doesn't have to be apakah masalah dia kan. Tapi dia nak tahu apa dia kriteria supaya boleh dijadikan satu pengetahuan, satu pedoman, guidelines untuk guru-guru lain menjadi cemerlang. Okay, thank you Kak Mas. Kalau nak bertanyakan tentang masalah guru cemerlang ni, mungkin dia boleh jadi satu kajian yang lain lah. Berfokuskan kepada masalah. Ya, betul. Okay. Right, contoh lagi kalau kita tengok permasalahan budaya lepak. Budaya lepak sebelum dan selepas waktu kelas di kalangan pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Mungkin para pensyarah di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah tu dapati pelajar-pelajar ni sebenarnya lepas je waktu kelas je dia tak ada pun nak pergi main-main. Tahu nak lepak je sampai ke malam. Mungkin ada kalangan pensyarah yang boleh infuse dengan pelajar ni dan kemudian dia boleh tengok. Okay, dia boleh jadikan sebagai satu kajian kes lah. Okay, contoh lagi kita tengok sini perubahan sikap dan interaksi tim. Tim ni adalah pelajar ya. Saya nak tunjukkan kajian kes tunggal dekat sekolah. Kalau kita tengok sini, jom kita tengok sekejap sebelum kita masuk kepada pensampelan. Tim. Okay. Ini adalah tim dan gurunya. Okay, can everyone please put their books under their desk? Silent reading is over. Arms folded, sit up straight. Tim is a 9-year-old boy in grade 4. He lives with his mum, dad, and his 15-year-old brother. He loves reading books and watching movies. Tim is a competent student who is very attentive in class, but his teacher is a little concerned about his behaviour. So we grab the reader's attention. Okay, Tim, what do you think would be the next thing that we would need to write in an exposition? What kinds of things would you put after you'd written an interesting title? Where would you go from there? I don't know. Okay, does anyone think they can help Tim out? Georgia. Well, we need to talk cats and dogs. I've got a good idea. How about cats and dogs? But dogs or cats? No, cats. No, goldfish. No, cats are better. No, but cats are playing. And cats also, and they chase birds and kill them. And dogs but I'm not invisible, you know. Tim, what's wrong? They won't let me say anything. Okay, well, we don't need to yell. What should we be doing as a table? We should work together. We should be working together and taking turns to speak. What would you like to say, Tim? I want to do it about cats and dogs, but Thanks for coming and talking to me. I appreciate it. I just wanted to talk to you about why you got so angry before. Okay. Right. So kita tutup dulu yang ini. So nak tengok cerita tim ni kan. Okay. So saya rasa kita semua berdepan dengan masalah ni. Kan? Kita semua berdepan dengan masalah di mana pelajar kita kadang-kadang menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku dia lah. Okay, mungkin ada masalah yang berlaku dekat sini dan kita lah yang perlu untuk mencari apakah sebabnya berlakunya perubahan sikap dan kita boleh jadikan kajian kes dekat sini.
Ya, okey, saya nak share sikitlah tentang pengalaman saya seorang pelajar saya yang mengalami sindrom Asperger's, ya. Sebelalunya pelajar ni kalau kita tengok dia suka menyendiri dan dia hanya memilih orang-orang tertentu sahaja. Asperger's ni adalah salah satu daripada autism, ya. Okey, tapi bila kita melakukan pengamatan di dalam kelas, kita akan dapati dia ada sedikit kelainan dekat situ. So bila kita nampak kelainan dekat situ dan kita akan berterusan memerhatikan dia, kemudian diikuti dengan temu bual dengan dia, ya, dan kemudian akhirnya kita akan dapati bahawa sebenarnya pelajar ini mengalami sindrom Asperger. Sebelum tu tak pernah. Semua orang tak tahu yang pelajar saya ini adalah pelajar yang bermasalah. Semua orang tak tahu yang dia adalah sindrom Asperger. Jadi bila saya revealkan perkara ini dan kemudian barulah pihak pengurusan saya menelefon pula parents dia dan akhirnya parents tu pun mengaku bahawa anak dia ada sindrom Asperger. Okay, jadi ini merupakan satu kajian kes yang sangat singkat yang akhirnya kita boleh reveal data-data yang boleh kita dapati dan kita boleh take action lah apa yang perlu kita lakukan kepada pelajar tersebut. Right? Okay, next. Kita dah habis dah reka bentuk. So far ada ke soalan nak tanya? Ya, tuan-tuan dan puan, jika ada soalan tentang bab yang telah di explainkan oleh Dr. Rosa tadi, mohon catatkan dalam dalam chat box ataupun terus bersuara aja. So that doktor boleh terus jawab sebelum kita terus ke chapter yang seterusnya. Kan? Tapi Kak Mas suka lah tadi bila doktor bagi contoh dengan analogi yang berkaitan, dia nampak lebih jelas. Yeah. And especially for new writers, new researchers kan, kita nampaklah lebih faham. Sebab kajian kualitatif ini itulah saya kata dia mesti orang yang sensitif. Dia menggunakan semua deria dia. Barulah dia seronok nak menjalankan kajian dia. Okey, kalau tak ada soalan kita terus ya Kak Mas ya. Ya, sila doktor. Okey, so dalam pensampelan macam saya terangkan tadi pada awal taklimat tadi, kita ada pensampelan, mestilah pensampelan bertujuan sebab kita nak mengkaji ataupun kita nak menggunakan pengetahuan ataupun kepakaran partisipan kita tu. Okey, kita nak tahu daripada dia, jadi kita mestilah menggunakan pensampelan bertujuan. Dan pensampelan bertujuan tu mestilah khusus, mestilah bertumpu kepada siapa dia pensampelan bertujuan kita, kawasan di mana, adakah kawasan tu sesuai dengan kita, berapa bilangan partisipan dia. Okay, dan kalau secara teorinya lah, kalau kita belajar ni ada banyak pensampelan bertujuan. Kita ada pensampelan komprehensif, pensampelan case typical, homogeneous, snowball, stratifikasi, theoretical. So kita boleh gunakan mana-mana satu as long as it fits di persoalan kajian kita. So mana-mana satu yang kita lebih sesuai lah. Okay, dan ini bergantung kepada kajian kita lah. Kalau kita nak kajian kita itu berkembang menjadi daripada kecil kepada yang besar, kita boleh ambil pensampelan snowball. Contohnya macam saya baru membaca, baru menilai kertas kajian daripada IAB tentang leadership. So dia nak tanya tentang, dia nak meneroka tentang leadership of the pengetua-pengetua yang ada di sekolah semasa berlakunya pandemik. So dia membuatkan satu pensampelan snowball. So daripada seorang ni kemudian dia akan minta refer siapa lagi yang tahu ya tentang structure ataupun tentang jadual begini-begini. So orang tu dia akan refer kepada Encik B tahu, Cik B. So kita pun akan pergi pula kepada Cik B. So inilah yang dikatakan sebagai pensampelan snowball. So ramai orang tanya kita akan kutip data kita. Kalau macam kuantitatif kita akan bagi instrumen and then orang akan jawab atau orang akan tanda pakai Likert scale dan sebagainya dan kemudian that's it.
Itu saja kan. Okey, jadi kalau untuk pensampelan bertujuan ni kita nak kutip data kita sampai mana? So kita akan kutip data kita sehinggalah kita mengutip data itu kita akan jumpa data yang sama. Orang-orang beberapa orang akan bercakap perkara yang sama. Okey, inilah yang kita panggil sebagai pensampelan bertujuan. Akhirnya dia akan menemui satu titik kita panggilkan sebagai saturation point, ya. Di mana semua orang akan okey, semua orang berkata lebih kurang begitulah. Okey, saya rasa ramai juga orang biasa dengan pensampelan homogeneous. Ini biasa dijumpa dalam kajian tindakan, ya. Kita menggunakan pelajar-pelajar kita yang pensampelan secara pensampelan homogeneous. Tapi ada juga mungkin pensampelan stratifikasi macam Dr. Azrai baru terangkan tadi, dan juga ada pensampelan theoretical. Okay, so these are a few purposive sampling yang agak popular yang sentiasa digunakan dalam kajian kualitatif, ya. Okay, so sekarang kita nak kumpul lah kita punya kaedah pengumpulan data kita. So apa yang kita nak buat? Senang saja. Kita nak kumpul data kita adalah cara yang pertama, mungkin kalau kita rasa persoalan kajian kita itu mampu untuk mengutip data, mampu untuk mengumpul data dengan cara pemerhatian. Okay, kita buatlah pemerhatian. So, di manakah tempat pemerhatian kita? Apakah peranan pemerhati kita ni? Apakah peranan? Adakah kita sebagai complete participant ataupun participant as observer, tahu tengok saja, ataupun observer as participant? Kita at the same time kita pun akan bersama-sama dengan participant, dan ada beberapa lagi lah sebagai complete observer ataupun collaborative partner. Okay, so itu adalah lebih mendalam. Okay, apa-apa pun bergantung kepada persoalan kajian kita, adakah ianya sesuai untuk dilaksanakan, digunakan ataupun tidak. Okay, selain daripada itu, kalau kita tengok, kita pun mesti ada nota lapangan sebab kita memerhati, kalau perhati kalau kita tak catat tak boleh kan. Okay, jadi kita kenalah membuat nota lapangan, dan nota lapangan itu mestilah bersesuaian dengan keadaan semasa kita yang kita perhatikan tersebut. Ya, apakah kalau boleh bagaimanakah dengan temperature suhu di bilik darjah tu? Mungkin itu akan menyebabkan partisipan kita rasa tak selesa. Bagaimanakah dengan suasana bilik tersebut? Okay, apa lagi yang berkaitan dengan responden ke ataupun tindak balas, responding tidak balas partisipan kita terhadap soalan-soalan yang diajukan. Semua tu kita akan catatkan dalam nota lapangan lah, ya. Okey, dan kemudian kita ada pun selain daripada kita ada jejak audit dan juga memo. Ini biasanya jejak audit dan juga memo ni adalah kita punya hunch, kata hati kita ataupun apa yang kita fikirkan semasa berlakunya temu bual tu dijalankan. So kadang-kadang kita rasa bila kita tanya soalan kepada partisipan tu, nampak muka partisipan tu berkerut. Jadi dia akan menyebabkan kita berfikir, muka berkerut, kita pun tulis muka berkerut, kenapa ya? Okey, jadi maybe bila dia dah habis bagi jawapan, kita akan tanya dia balik. Tadi kan saya nampak muka awak berkerut tau masa mungkin muka awak berkerut semasa awak cuba untuk memberi jawapan. Adakah awak marah ke ataupun tersinggung ke dengan soalan tadi? Okey, kalau dia kata ya, boleh minta maaf lah kalau awak tersinggung, tapi boleh tak awak nyatakan apakah yang menyebabkan, apakah yang awak fikirkan, apakah perasaan awak, macam tu. So dia akan membantu kita lah, dan bila kita melaporkan, perkara-perkara inilah yang akan menambahkan kerencahan dan kesedapan naratif kita tu. Okey, dan bukannya kita bergantung kepada data yang kita kutip tu semata-mata, tetapi ia juga bergantung kepada jejak audit dan juga memo yang kita juga tulis semasa temu bual ataupun pemerhatian itu dijalankan. Dan let's say kalau kita kata berlaku emerging process pun kita kena letakkan di dalam jejak audit kita. So supaya naratif kita tu kita akan bercerita, okey, terlepas 2-3 kali
pemerhatian dilakukan, kita dapati keadaan itu tidak sesuai untuk kita jalankan berdasarkan kepada keadaan semasa yang tiba-tiba datang. So kemungkinan kita akan menukar kepada strategi ataupun soalan-soalan yang lain. So kita kena tulis juga sebab nanti dalam laporan kita akan tulis perkara tersebut. Jadi bila orang membaca laporan kajian kita seolah-olah mereka membaca perjalanan pengalaman kita sebagai penyelidik kajian kualitatif. Ya. Saya pernah mengalami keadaan ini di mana semasa saya buat PhD dulu saya cuba untuk lakukan kajian kualitatif saya dengan kaedah think aloud. Ya, kaedah think aloud. Saya mulakan kepada 2-3 orang pelajar dan saya dapati kaedah tersebut tak boleh dijalankan. Think aloud. Di mana think aloud ni maksudnya pelajar itu akan menyelesaikan masalah itu tetapi dalam at the same time dia mesti meluahkan apa yang dia fikirkan. Apa yang dia fikirkan. Contohnya kalau dia seorang yang boleh think aloud, dia akan lukiskan gambar. Saya lukis gambar ni sebab saya rasa saya selalu jumpa gambar ni. Saya nak colour lah bagi cantik sebab berdasarkan apa yang saya pernah nampak, bangunan tu dia nampak merah-merah, buruk-buruk sikit. Tu mungkin bangunan tu dah lama digunakan. Jadi yang dia cakap tu lah yang kita tulis ataupun kita rakamkan. Dan dia sangat-sangat bermakna. Tapi saya dapati setelah lakukan kepada 2-3 orang pelajar, fail. Tak dapat dan ini memang satu kaedah yang rare lah dan susah nak dijalankan ke atas pelajar Malaysia, ke atas pelajar kita. Melainkan kalau pelajar overseas kita akan ada jumpa tesis-tesis yang berkaitan dengan think aloud. Tetapi bila kita nak jalankan dekat Malaysia susah kita nak buat. Okey, ada soalan ya Kak Mas? Ya. Okey, daripada Puan Mastura, ada Mastura Osman Okey, adakah transkrip temu bual ini nanti perlu disertakan sebagai lampiran, Doktor? Okey. So kalau untuk kajian PhD kita, kalaulah kita ada, let's say kita ada 3 saja partisipan atau 5 saja partisipan, it's up to you, you nak letakkan dia sebagai lampiran, nak menebalkan tesis tu. Terpulang kepada kita. Tapi kalau macam saya sebabkan saya ada temu bual dengan pelajar berpencapaian tinggi, pelajar berpencapaian rendah, jadi saya letakkan satu contoh lampiran untuk pelajar berpencapaian tinggi dan juga pelajar berpencapaian rendah, transkrip tersebut. Sebab transkrip tu bila saya jalankan temu bual tu dia ambil masa 1 jam temu bual. Tetapi nak menyiapkan transkrip itu dia ambil masa yang lama ya, dan juga beberapa helai kertas yang tebal lah. Dia jadi transkrip tu tebal kan. Okey, jadi kalau let's say kita ada 30-40 partisipan kita, takkan kita nak letak semua. Memadailah untuk kita letakkan contoh-contoh sahaja yang kita rasa beneficial untuk membantu orang lain belajar melalui tesis kita. Right? Okey, Doktor, sambung sikit tentang transkrip tadi ya. Okey, kita buat katakan kita menulis untuk PhD. Right. Of course lah kita akan menggunakan apps yang tertentu untuk melakukan transcription kan. Okay. Kemudian jika katakanlah kita hanya membuat penyelidikan ringkas, college base sahaja, adakah perlu ataupun adakah boleh kita just transcript on its own? Bukan transcript on its own, transcript secara manual saja. Adakah itu acceptable, Doktor? Boleh, tak ada masalah Kak Mas. Okay, ada penyelidik yang menggunakan dengan cara manual, ada yang prefer untuk menggunakan aplikasi ataupun program seperti NVivo, seperti apa lagi macam saya gunakan Atlas TI ya. Okay, tapi kalau sedikit je tak ada masalah. Even ada yang menggunakan Excel, ada yang menggunakan Microsoft Word sahaja untuk buat coding tu. Tak ada masalah. Terpulang kepada masing-masing lah. Okey, Dr. Syukur pun dah bantu menjawab. Perlu beri satu contoh transkrip sebagai sampel. Terima kasih, Doktor.
Okay. Kemudian kita ada, kalau temu bual, kita ada temu bual secara bersemuka. Kalau macam dalam kajian saya kan, temu bual tu saya buatkan secara bersemuka, one to one lah. Tapi ada juga yang buatkan secara focus group sebab contohnya macam kawan saya yang buat tentang kriteria guru cemerlang. So dia telah jalankan focus group dalam kalangan pelajar-pelajar guru tersebut. Okay, ini secara tak langsung sebenarnya untuk menjimatkan masa, tetapi dia mestilah seorang yang skillful, berkemahiran untuk menangani situasi keadaan tersebut ya. Focus group ni sebab mungkin dia punya ada pro and cons lah. Kalau pro dia, advantage dia akan membuatkan rakan lain tu nak menjawab juga. Macam pelajar-pelajar pergi muet kan, okey, seorang bercakap kemudian ada orang lain akan menyampuk. Itulah dia punya pro. Dia punya cons dia pula, kalau kita tak pandai nak mengendalikan keadaan tersebut, nanti bertindan-tindan dan menyukarkan kita untuk mengutip data ya. Okay, so samping tu kita juga ada analisis dokumen dan ni bahannya seperti bahan bercetak, seperti buku teks, biografi, surat khabar dan juga kita boleh dapat daripada email dan juga internet, right? Okay, jom kita tengok dulu soalan kalau open-ended yang kita kata sebab kajian kualitatif. Masa saya master dulu saya buat sebab tak berapa nak pandai lagi kan, saya buat interview semi-structured. Okay, interview semi-structured, saya suruh pelajar menulis sahaja dan kemudian bukan suruh pelajar menulis, saya bertanya tentang soalan yang dah memang saya structurekan. Okay, dan kemudian bila saya naik ke PhD barulah saya pergi kepada soalan open-ended. So soalan open-ended tu dia mesti ada beberapa central question ataupun general question lah, dan kemudian setiap satu central question tu barulah kita probing dengan soalan-soalan yang lebih-lebih kecil yang akan menambahkan lagi dia punya the reach and thick of the data. Okay, contohnya kat sini, pada fikiran anda apakah sebab anda menjadi penagih dadah? Macam tu. Tapi kalau macam ni, supervisor saya cukup marah kalau saya cuba tulis, kalau masa you tanya tu, adakah you tanya dengan soalan macam tu? Taklah. So kalau kita berdepan dengan partisipan kita, of course kita menggunakan nada dan juga approach yang lebih sesuai lah ya. Okay, cuma dalam tulisan sahaja kat sini, tapi ia juga memainkan peranan ya. Okay, so apakah yang anda fikirkan ketika menyelesaikan masalah matematik ni? Okay, dan bila kita, maksudnya kat sini bila kita buat interview tu, kita kena juga perhatikan dia punya body language, non-verbal question. Okay, contohnya probing question macam mana? Probing question ni macam mana tu? Boleh cuba cerita lebih lanjut? Okay, saya tak berapa nak nampak lah. Cuba, okay, cuba membantu partisipan lah supaya partisipan ni dapat menghuraikan ataupun memberikan data tu dengan lebih lanjut ya. Okay, jadi biasanya kalau interview one to one ni dia adalah in-depth interview sebab kita berupaya untuk bertanyakan kepada soalan-soalan yang sehabis-habisnya. Dan kebanyakan partisipan ini dia sangat-sangat bekerjasama sebab mungkin dari segi repo ataupun mungkin dari segi dia naik shock tau. Dia dah naik seronok dah untuk berceritakan tentang buat macam mana. So mereka sangat-sangat bekerjasama lah. Okay, dan selain daripada tu kita ada focus group interview. Okay. So bila kita tengok focus group interview ni dia agak rare lah. So kalau agak rare, jom kita tengok sikit apa yang dimaksudkan dengan focus group. Okay, so ingat yang pertamanya repo mesti bagus lah ya. Repo mesti bagus, so kita nak tunjukkan kepada partisipan yang kita ni ikhlas untuk menjalankan kajian kualitatif. Kita ikhlas untuk meneroka tentang dia. Good morning, everyone.
everyone. The purpose of this focus group is to offer your perspective on how you learn best. This information will be shared anonymously with faculty members, so feel free to give us all your thoughts on how you learn best. Sure. I feel the generalization of students all being lazy and unmotivated is just not true. At times, I become unmotivated because of how boring the class is. On the other hand, I'm super interested in being social coordinator of the Scheme Board Club. That's a great point, Greg. Now, think back to that time that you were bored. Can you explain to me more why you were bored? Sure, I was bored. How do you learn best? Take your time. This is a safe space. Please feel free to share whatever comes to mind. I learn best when I can apply what I learned to my personal life. That's a great point, Cheyenne. Can you explain more about that connection? What are some barriers to your learning? Think of a time that you were in class and you started sleeping, playing games online, checking Facebook. I went to YouTube in class. That's a good example. And how does YouTube impact your learning? Okay. Alright, so itulah adalah tentang focus group yang kemudian kalau kita tengok dia dia lebih kepada nampak repo dia lebih kepada repo dia, lebih kepada soalan yang kalau ditanya tu mula-mula dia ada general question, tapi lepas tu dia akan ada probing question, dia akan bertanyakan dengan soalan tu dengan lebih mendalam, right? Okay. Jom kita tengok yang selanjutnya. Okay, triangulasi. So saya nak tekankanlah. Jadi setiap kalau kita tengok, dah ada pemerhatian, dah ada temu bual, lepas tu nak buat lagi dokumen. Ya, kita kena buatlah beberapa method. Method pun kita boleh triangulatekan dan juga even literature review pun kita boleh triangulatekan. Kenapa kita nak triangulate? Triangulate doesn't mean dia mesti adalah 3 ataupun 4, tak semestinya ya. Tetapi as long as salah satu tu ataupun bahan-bahan yang kita kutip tu data tu boleh dijadikan sokongan sehingga memantapkan perolehan data kita ya, untuk menjadikan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sebab sentiasa disokong oleh memo, disokong oleh jejak audit, disokong oleh pemerhatian, disokong oleh interview. Okey, jadi kita akan nampak keadaan tu benar-benar berlaku dekat sini. Dan triangulasi ini contohnya macam inilah, kita ada triangulasi data antara temu bual responden dan juga informant, triangulasi data temu bual dengan data pemerhatian dan analisis dokumen. Ini masa dalam PhD saya ada 3 data dan kemudian saya supportkan dengan jejak audit dan juga memo. Kemudian kita ada triangulasi data antara tempat kajian. Mungkin kita kajian kita tentang tempat-tempat, so kita buatkan triangulasi. Okay, dan kemudian kita ada triangulasi data antara data kualitatif dengan data kuantitatif. Alright. Okay, so triangulasi dalam kajian kualitatif ini dikira sebagai sesuatu yang mesti ada kemestian lah sebab kami tak jalankan validity, tak boleh jalankan reliability, tapi bila ada triangulasi dan kemudian kita ada data checking ataupun data checking, analysis checking, inilah adalah perkara-perkara yang kita boleh validatekan penemuan kita dalam kajian kualitatif. Okay, so ini adalah yang kita biasa buat, termasuklah rakaman audio dan video. Kalau orang dulu-dulu kalau dia buat interview, dia akan tulis, jenuh nak tulis. Lepas tu bila interview, kejap tunggu, apa awak cakap tadi? Sambung balik tulis. Kejap, itu dia akan mengganggu. Jadi kita akan buatkan rakaman audio dan juga video ya, supaya video ini supaya kita akan nampak segala bahasa tubuh, facial expression dan sebagainya. Audio kita akan boleh nampak suara dia dengan jelas. Sebab lepas daripada audio kita nak kena tukarkan dia secara verbatim, tukarkan kepada transkrip ya, kita transcribekan rakaman kita tadi tu. Itu yang akan ambil masa, kadang-kadang nak menangis juga.
Sebab 1 jam interview tu beberapa jam untuk kita tukarkan kepada bentuk transkrip. Memanglah rasa nak menangis, tapi nak tak nak kita terpaksa buat sebab kitalah yang mengkaji dan kitalah yang mendengar dan kitalah yang mengingati, ya. Okay, so other than that, sama juga macam tadi yang saya dah cakap. Okay, last kali kita pergi kepada analisis data. Inilah yang Kak Mas tanya tadi tu. Analisis data boleh tak kalau kita nak buat secara manual? Boleh, tak ada masalah. Sebab yang menjalankan kajian tu adalah kita. Kalau data kita taklah ramai sangat, college base saja, kita rasa selesa saja nak menggunakan dengan cara manual, terpulanglah kepada kita. Ada je yang boleh gunakan dengan cara lain pun boleh juga. Okay, so analisis dalam kajian kualitatif dia ada beberapa kaedah lah ataupun beberapa jenis analisis lah. So kita ada analisis kandungan, naratif, wacana, tematik dan juga grounded theory, bergantung kepada again persoalan kajian kita. Adakah ianya sesuai untuk dianalisis secara tematik? Adakah dia sesuai untuk dijalankan secara grounded theory? Terpulang kepada pengkaji tersebut, ya. Okay, so kalau ikut kita punya keperluan yang kita yang baru, biasanya itulah kita pakai Atlas TI, NVivo, ada Cascade pun ada, ya. Kita gunakan perisian ini untuk membantu. Dia tak sama macam kajian kuantitatif di mana kita masukkan data-data dan kemudian akan keluar dia punya sisihan piawai, mean, peratusan dan sebagainya lah. Okay, tetapi dalam Atlas TI NVivo ini dia lebih kepada membantu untuk kita mengorganisasi data kita. So transcript yang tulis yang panjang kat sini ni, ini semua adalah transkrip kita, ya, yang kita dah salinkan daripada rakaman audio kita. Kemudian kita transkripkan dan kita masukkan ke dalam perisian tersebut. Okay, kalau macam saya gunakan Atlas TI. So Atlas TI saya ambil license, saya beli untuk 3 tahun. Jadi kalau beli untuk 3 tahun, dia available, kalau kita belikan license, dia available untuk untuk partisipan yang ramai. Jadi kalau kita rasa kita partisipan yang sikit je, kalau tak nak beli pun tak apa. Kalau nak beli pun okey, ya. Alright, so saya gunakan Atlas TI. Jadi untuk analisis data, dia ada 5 steps to doing qualitative data analysis. First thing is to gather and collect your qualitative data. Ini yang kita dapat, kita kumpul data. And then we need to organize and connecting into your qualitative data. So ini maksudnya kita nak bersihkan data kita sebab kadang-kadang dalam rakaman kita tu dia ada pause yang panjang, kan. Jadi dekat sinilah yang kita nak kena transcribe dan kemudian kita nak bersihkan. Yang mana ada itu kalau dia tidak meaningful kita akan bersihkan. Kalau kita rasa dia akan membantu dalam kita punya perolehan data, kita kekalkan, ya. Okey, dan kemudian kita nak coding data kita dan kemudian kita nak analysekan data itu bergantung kepada kita punya insight kita. Sebab kita yang jalankan, itu sebabnya kita nak menganalisis data, it must be the researcher itself. So daripada transkrip kepada untuk analyse, mesti researcher. Sebab hanya researcher sahaja yang ingat apa yang berlaku pada waktu itu. So biasanya kita akan visualize, kita akan ingat balik apa kejadian tersebut dan kita akan tambahkan dan kita akan fikirkan, ya. Okey. Kemudian barulah kita reportkan insight kita derive from your analysis, ya. So kalau analisis kita bagus, kita akan dapat rich and thick data. Tapi kalau analisis kita tak cukup bagus, kita tak boleh nak lepaslah penilai-penilai yang kita hantar, pakar-pakar yang kita hantar untuk sebagai validity data kita, kita tak lepas kena analisis lagi sekali. So kalau nak buat analisis kena teruskan buat memang kena, you really need to sit down, fokus dan juga memang kena ambil masa beberapa jam untuk siap satu transkrip. Okay, untuk siap satu transkrip. Okay, right. So okay, kita dah ke hujungnya lah. Last kali kita nak tengok pengekudan. Okay, so untuk pengekudan transkrip ini ataupun untuk analisis data ni kita boleh lakukan secara deduktif ataupun secara induktif.
bergantung kepada persoalan kajian. So kalau didaktif, it's already have the team. Dah ada team dia. Okay, dah ada apa dia coding kita nak kena tengok saja. Tetapi kita biasanya kalau macam didaktif tu kita takkan nampak di emerging process tu. Okay, tapi kalau induktif, dia sangat-sangat terbuka dan dia mungkin akan menjadi sesuatu yang baharu ataupun kita akan memperolehi data yang orang lain tak pernah dapat. Itulah induktif, ya. So dia tak ada dalam simpanan kita daripada persoalan kajian, tetapi dia akan timbul daripada the embedded data. Okay, so the first thing yang kita nak buat adalah untuk labelkan transkrip kita tu. Kita labelkan, that means we are categorizing. Kita categorizekan dia into similar types, similar group. Okay, kalau macam animals, apa dia animals? Kalau dia mention tentang lizard is animal. Okay, kalau gajah is animal. Kalau bunga is not animal. So kita buanglah yang tu. Kita hanya labelkan ataupun kita highlightkan yang berkaitan dengan animals tersebut. Okay, ataupun kita kaitkan dengan sesuatu yang lebih kurang sama je dengan data tersebut pun kita boleh keluarkan, mungkin kita boleh keluarkan satu kategori yang lain. Okay, so kategori-kategori yang sama ini kita jadikan dia sebagai satu tema, kemudian daripada tema ni akhirnya menghasilkan satu pattern corak yang kita boleh perolehi. Contohnya macam yang saya buat ni lah. Okay, ini adalah abstrak daripada jurnal yang saya hantar dekat UKM kalau tak silap saya. Okay, so kajian ini bertujuan untuk meneroka, nampak bertujuan untuk meneroka ni dah tunjuk yang dia adalah kajian kualitatif. Okay, visualisasi penjanaan kendiri pelajar pra-universiti di Malaysia terhadap konsep abstrak sains kita kabel. Ini merupakan kajian kualitatif menggunakan reka bentuk inquiry naturalistik. Okay, saya nyatakan reka bentuk saya. Dan sampel saya adalah 4 pelajar. Okay, 4 pelajar saja sebab ini adalah kualitatif. Okay, kita tak perlu 40 pelajar. Okay, so 4 pelajar telah dipilih sebagai responden secara pensampelan bertujuan. Nampak? Ada pensampelan bertujuan dekat sini. Dan kemudian instrumen yang saya gunakan apa dia? So inilah yang kita nak gunakan untuk collecting data. So tugasan visualisasi bagi konsep kita karbon. So kita ada protokol temu bual, kita ada catatan memo, jejak penyelidik untuk triangulasi data daripada tugasan dan temu bual. Sebagai sokongan, nak tunjukkan betul saya buat cerita ni cik, macam tu. Okey, kemudian data-data ini dianalisis dengan menggunakan teknik perbandingan konstan. Okey, so teknik perbandingan konstan ni adalah salah satu teknik daripada analysis grounded theory lah. Okey, saya menggunakan analysis grounded theory, so saya menggunakan teknik di mana saya membandingkan tugasan-tugasan pelajar ini secara detail. Okay, so pelajar kategori berpencapaian tinggi macam mana, pelajar rendah macam mana, apa yang mereka buat. Okay, so bila saya gunakan teknik ni, saya dapat mengenal pasti pelbagai corak. Nampak tak? Hasil akhir dekat sini adalah corak. Okay, pattern yang kita nak gunakan dekat sini. Boleh tak saya draw? Baru nak pakai draw. Dr. Azrai pakai awal-awal dah tadi. Berbagai corak dekat sini. Okay, terhadap konsep abstrak tersebut. Okay, so dapatan saya sebab saya nak highlight kepada corak, so saya bagi tahu adalah visualisasi kendiri berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Ini dapat daripada data sebab mereka yang cakap kan. Okay, dan juga pembelajaran dalam kelas. Okay, pemilihan kata kunci untuk menjana visualisasi mereka bertepatan dengan perkataan yang digunakan untuk menerangkan konsep abstrak tersebut. Kenapa saya boleh cakap macam ni? Kenapa? Sebab ini semua adalah hasil daripada data yang saya perolehi daripada temu bual. Okay. Okay, kalau tengok saja macam tu agak impossible lah kot. Okay, tetapi bila kita buatkan, okay, kita akan dapati dalam kalangan pelajar biologi 4 orang ini memang mereka kata kalau nak belajar mesti berdasarkan kepada pengalaman mereka sendiri. Itu sebab mereka boleh menghasilkan visualisasi mereka. Alright?
Okey, dan akhirnya dapatan yang terakhir bila kita dah analisis ada 3 corak dekat sini. So corak ini adalah penjanaan visualisasi daripada perkataan ke perkataan. Maksudnya dekat sini dia akan berfikir perkataan. Berfikir perkataan, dia nampak perkataan dan dia akan tulis perkataan. Jadi bila kita kata cuba bincangkan tentang kitab karbon, dia akan tulis perkataan tersebut. Okay? Sebab apa? Sebab yang dia nampak dalam fikiran dia adalah perkataan word by word. Okay, ini saya pernah berlaku lah masa saya ijazah dulu, memang hafal. Kalau biologi memang menghafal lah kerjanya kan. Okay, sampai nampak perkataan demi perkataan. Okay, ada juga yang boleh nampak, dia boleh visualize daripada gambar, dia nampak gambar dalam fikiran dia dan dia boleh tulis kepada perkataan. Bila dia menulis esei, yang dia nampak dalam fikiran dia adalah gambar tapi dia menulis esei. Tetapi ada juga pelajar yang dia boleh lukiskan gambar kepada gambar. Dia nampak dalam bentuk gambar dan dia boleh lukiskan kitab karbon itu dalam bentuk gambar sambil dia boleh menerangkan juga. Ya, at the end of the day, sambil tu susah sikit lah. So at the end of the task tu, barulah bila kita interview baru dia boleh cerita apa yang dia, kenapa dia lukis gambaran tersebut. Okay, so my point is that akhirnya bila kita buat analisis daripada kajian kualitatif ini, kita akan dapati berlaku ada pattern apa yang mereka fikirkan dan inilah yang kita nak tahu daripada pelajar-pelajar kita. Kita tak boleh je suruh, kamu belajar dengan cara macam ni, kamu belajar dengan cara macam ni, cara macam ni, cara macam tu, cara A, cara B, cara C. Mungkin tak boleh, tetapi bagi nak membolehkan, kita buat kajian ni dan kita dapati okey, ini banyak akan membantu. Okey, dan satu lagi ialah kita kena tunjukkan apa kita punya benefits, kita punya kajian kepada kita punya body of knowledge lah, ya. Okey, so untuk membolehkan pelajar memahami, mengingati dan membantu rangka pengajaran pembelajaran konsep abstrak sains melalui visualisasi penjanaan kendiri. Ini pakai cakap je tapi buatnya hidup juga lagi. Okay, right. So I think we have come to the end of the sharing. Okay, sebelum kita pergi kepada satu test lah, sebab biasanya kita suka je student kita buat quizzes tapi kita tak buat quizzes pun. Sekarang ni kita nak minta audience, perempuan, tuan-tuan untuk cikgu-cikgu untuk share ataupun untuk join kita punya quizzes ini. Boleh ke Kak Mas? Okey je doktor. Okey, sebelum tu kita ada lagi satu soalan dari Cik Nazar. Ya. Kalau kita laksanakan kajian tindakan, adakah kaedah analisis data kualitatif perlu detail kot seperti yang doktor jelaskan atau ada cara atau kaedah lain yang lebih ringkas? Faham tak, Kajian doktor? tindakan. Okay, so macam macam saya dengan Kak Mas ni dalam Marnet, dalam grup Marnet. So dalam grup Marnet kita memang menggalakkan laporan kita itu diceritakan dengan detail kan, Kak Mas, supaya penceritaan itu dia bersifat naratif. Okay, terpulanglah kepada penulis apa yang dikendaki sebenarnya. Okay, kalau macam dekat Kolej Matrikulasi yang saya perhatikan, kalau kajian tindakan tu dia sangat-sangat macam a bit rigid. Betul Kak Mas? Betul. Dia, sebab kita mengikut guidelines. Ya, guideline yang disediakan oleh EPRD. Ya, bagi saya bagi saya sebagai orang yang kualitatif tu, dia tak mendatangkan kepuasan kepada saya lah. Okay, jadi mungkin ada dia promote Marnet pula. Marnet tu dia adalah satu grup kajian tindakan yang lain sikit daripada yang lain, di mana di situ kita lebih banyakkan kepada naratif, lebih banyak kepada penceritaan. Sangat detail. Okay. Semoga menjawab soalan Cik Nazar.
Okey, Cik Nazar, boleh respon sikit jawapan daripada Dr. Rosel tadi? Okey, baik. Terima kasih Doktor. Okey, next. Kita ke kuis ya Doktor? Okey, jom kita buat quizzes kalau tak keberatan. Jom kita buat Okey. quizzes, nak tengok saja. Kita ke masih nak ada masa lagi. Right. kita ada masa lagi kan. Okay, so dalam quizzes ni kita ada poll, kita nak tengok sama ada kita tahu ke tak, okay, dan kemudian barulah kita ada quizzes. Soalan sikit sahaja. Kalau tak keberatan, bolehlah audience klikkan kepada joinmyquiz.com ataupun pergi je dekat quizzes, masukkan enter join code ni. Dia ada 853681. Kat mana saya boleh ni ya? Dia tak aktif lah Doktor. Tak aktif ya? Ya. Boleh boleh masuk ke? Kejap. Saya start lagi sekali. Mungkin lama kot tadi. Okay. Kalau saya letakkan dekat sini. Okey, kita join ikut link. Okay. Kita dah ada participant kat sini. Kadang-kadang kita pun teringin juga nak main quizzes ya enggak Mas? Selalu bagi kat pelajar je. Kalau bagi studentnya ya. Saya kalau bagi quizzes dekat pelajar saya, macam saya mengulas bola sepak, perlawanan bola sepak. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Sebab saya suka bahagian mana setiap satu tu dia orang boleh stop, dia pace kan. Dan kemudian boleh lah saya moment sikit. Kita tunggu sikit. Kita tunggu sekejap yang lain masuk Kita ada 10 players, 11 players. Mungkin yang lain boleh klik pada link yang Doktor letakkan dalam chat box so that kita boleh join quizzes ni. Dah ramai lagi ni, baru 11 orang. Okey Doktor, mungkin kita dah boleh mula. Mungkin yang lain akan masuk sekejap lagi. Jadi kita start ya. Ya. Okay, done. Tiga. Okay. Do you have any winners here?
Nampak Mr. A ni. Mr. A ni siapa ni? Nombor satu ni A. Sebut A. A. Kamu baca A. A. Kakak manis. Ya, tahniah ni Mia. Mia 17, teacher. Ada? Ada lagi. Fazia Azlan Az. Belum lagi. Nampak Oh, Mr. Ao. John Congratulations. Oh, John ya? John. I think John was the first one to join our the first slot tadi pun John awal-awal dia masuk. Thank you John. Pada merah. Cepat. Fazia Azlan T. Jom. Okay. Saya bagi 1 minit lagi. 12.40 kita akan stop dan kita akan tengok siapakah pemenang dia. Pada siapa-siapa yang ni ya. Okay, accuracy 90%. Maksudnya kat sini ramailah yang mendapat A. Alhamdulillah seronoknya kalau mengajar student saya sendiri dia dapat A kat sini ya. Apa ni? Student bijak ni. Bijak, Alhamdulillah. Okay. So, siapa pula yang lain lagi? Ada yang baru masuk. Okay, so terpaksalah masa pun macam boleh kita terpaksalah berhentikan dekat sini ya. Minta maaf siapa-siapa yang baru join. Okay, tahniah John, Mia, and teacher. Tahniah. Yeah, we got the winners already. Sayangnya tak ada hadiah lah pula hari ni ya. Nak hadiah kena datang ke MPK lah. Kena datang ke MPK lah. John kat sini je. Dia bakal menerima lah tu. Ya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini ramai yang dapat menjawab lah soalan ya. Okay, dekat sini it's about 12. Okay, 12 daripada separuh daripada 25 orang lah yang dapat menjawab soalan dengan tepat. Faham lah tu ya. Ya, Alhamdulillah. Okay, right. So that's it Kak Mas. Itu sahaja, kita dah sampai kepada penghujung sharing kita pada hari ini. Minta maaf lah kalau rasa suasana tu macam dekat dalam kelas, ada quizzes, ada YouTube. No, it's okay. Alright. Okay. Right, silakan Kak Mas. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Jawatankuasa MKK. Terima kasih kepada audience, tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu di sekolah. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar
pengetahuan tentang kajian kualitatif. Kalau ada apa-apa yang kekurangan kat sini, minta maaf. Sesungguhnya saya hanyalah insan yang lemah, serba kekurangan. Yang berlebihan tu, yang maha hebat tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Mas, silakan. Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Rozel, Dr. Rozlina. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, we stop before time actually. Dan banyak sangat yang kita dapat hari ini dari Dr. Azrai dan Dr. Rozel tentang penyelidikan kuantitatif dan juga kualitatif. Okay, dan dari dapatan yang kita terima tadi, sebenarnya kedua-dua doktor kita ni telah mengupas tentang dari mula nak menjalankan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif sehingga selesai. Ya, jadi maknanya perjalanan yang sangat panjang, rencah yang sangat banyak tu telah dikramkan dalam masa 2 jam. Kan? Dikramkan dalam masa 2 jam. Dan sudah pastilah very confirm. Yang dah biasa sangat menulis tu dia tak ada benda lah. Kan, dia ujung jari je. Tapi untuk rakan-rakan dan mungkin Kak Mas sendiri ya, penulis-penulis baru, banyak lagi yang kita perlu dapatkan informasi. Ya. Jadi is it okay? Dr. Azrai ada dalam ni tak? Masih ada ke tak ada? Tak apa, kalau tak ada pun nanti Kak Mas tanya personally. Kak Mas tanya Dr. Rozel, is it okay if I share your contact numbers with the audience? So that they can contact you anytime to ask for further details or further explanation. Is it okay, Doktor? Tak dengar Doktor. Mic off. Okey, boleh je Kak Mas, tak ada masalah. Even dalam Prism pun, KMPK ada kumpulan Prism, mereka pun dah kenal pasti saya lah sebagai penceramah untuk kajian kualitatif, dan ada juga yang hubungi saya untuk berbincang dan bertanyakan tentang kajian kualitatif. Boleh, silakan. Okey, baik. Kalau macam tu nanti Kak Mas akan kongsikan kontak number Dr. Rozel dan juga Dr. Azrai dalam grup DCPC mentoring group, sebab kalau yang di KMKK ni boleh je Kak Mas kongsi dalam grup kami ya. Tapi ramai juga dalam audiens kita hari ni dari unit luar, dari sekolah dan juga dari kolej-kolej lain. Jadi I think the best platform for me to share the details, the bahan, everything is in the GCPC group, GCPC mentoring group. Jadi Kak Mas lalukan untuk yang belum lagi join group kita tu, jomlah join sebab banyak sangat info yang kita dapat dalam group tu. Okay, jadi sebelum kita ambil gambar, jangan lupa itu sesi yang paling yang paling ditunggu-tunggu. Okay, jadi Kak Mas sebagai pihak Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah selaku penyelaras unit R&D mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua doktor, Dr. Rozel dan juga Dr. Azrai di atas kesudian menerima pinangan Kak Mas ni ya. Dan ini perkongsian ini tidak berbayar. Terima kasih banyak-banyak, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik kebaikan kepada kedua-dua doktor dan juga kepada semua yang telah sudi bersama kita hari ini. Kita ada lebih kurang dalam 160 partisipan hari ini, Alhamdulillah. Semoga perkongsian dari platform kami ini dapat memberi banyak manfaat untuk tuan-tuan dan perempuan ya, insyaAllah. Okey, jadi terima kasih. Kami mohon maaf sekiranya terdapat kelemahan di pihak kami. Jadi kelemahan tu di pihak kami ya. Jadi mohon maaf banyak-banyak. Okay, so are we ready for our photography session? Jom kita onkan kamera semua. Okay, sementara nak tunggu orang lain on kamera tu, macam Kak Mas sebut tadi dalam chat box, sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada lagi cadangan untuk mendapatkan taklimat untuk membengkel berkaitan dengan pendidikan ataupun inovasi, bolehlah suarakan pada Kak Mas dan kita akan anjurkan dan kita akan kontak penceramah-penceramah yang bersesuaian untuk berkongsi ilmu. Okey, sesemua dah on kot kamera. Siapa nak ambil gambar tadi? Fauzi ada Fauzi tak? Ke Siti? Fidas. Okay, Fidas. Alright. Okay. Syukur, apa khabar? Doktor Syukur tak apa. Itu dia.
Okay, are we ready? Belum lagi. On camera please, everyone, smile. Firdaus, jangan lupa isikan link kedatangan ya. Apa Firdaus? Dah? Dah settle ambil gambar. Oh, dah settle ambil gambar. Okay, last reminder, jangan lupa isi link kehadiran untuk dapatkan 4 jam hari ni, 2 jam tadi, 2 jam kemudian. InsyaAllah kita akan jana insert untuk tuan-tuan dan perempuan. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum and have a good day. Okay, bye-bye. Baik, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Dr. Rozalia. Dr. Azra. Stay semua. Assalamualaikum. Sama-sama Kak Mas. Bye. Bye. Oh, Mila main pendam lah Nak panggil siapa main pedang tu? Oh, Dr. Syukur. Syukur dia nak bagi ceramah pula. Ajiman tak kontak. Kami duduk diam-diam lah. Dr. Syukur bila nak main? Tu Ajiman dah panggil tu. Tunggu titik. Okay, take care everyone. Okay, Kak Mas, thank you. Alright. Okay, bye. Thank you so much everyone. Alright. Yeah, Assalamualaikum. Terima kasih juga pada Puan Siti sebagai moderator pertama tadi.